Awet apa? Muda. Sebab menurut kajian saintifik, senyum kita menggerakkan hanya 17 otot muka tu sebab nampak muda. Tapi kalau berkorut, bongi hari-hari, akan nampak tua sebab apabila kita mengerutkan muka kita, kita menggerakkan sebanyak 43 otot muka. Itu menurut kajian saintifik lah. Tak belah mana otot muka tak tahulah. Tapi macam tu lah yang dikhabar oleh doktor. Kau membohong, doktor tu bohong lah saya. Kan? Jadi senyum. Pernah satu ketika Arab Badui tu dia tarik kain lidah Nabi tu yang dibuat benang Najran yang kasar tu. Besar, bertanda merah ni. Itu karya Nabi. Nabi tak ada sangka pahal kau ni baik. Tak ada Nabi macam tu. Bila kau nak sesat, Nabi senyum. Nabi kata ambil lah. Nabi bagi lagi pula. Bayang. Senyum. Allahu Akbar. Senyumlah banyak-banyak. Orang perempuan mandang suami senyum. Besar pahala nampak suami balik senyum. Abang. Tapi jangan menyeringai pula. Yang laki mana? Kau mandang aku ke? Mandang abang lah. Siapa lagi? Anak-anak suruh macam ni. Kau salam mak kau. Rasa tak lama dah ni. Lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak diucapkan kepada tuan pengurusi acara. Bahagia Datuk Wira Haji Hasnur bin Sidang Hussein, Timbalan Pengurusi BN Hang Tuah Jaya. Bahagia Datuk Haji Arif bin Mat Yusof, Pengurusi Japrun Dun Aikroh Al-Fadil. Tuan Guru Ustaz Muhammad Hatta Samsul Arifin bin Abdul Rahim. Betul panjang nama Ustaz ni, saya kata tadi. Rajin betul nulis nama kan. Bahagia Tuan Haji Pengurusi Masjid-Masjid dan Pemimpin Lembaga Koperasi Gabungan Masjid-Masjid Negeri Melaka, tahniah. Kan saya rasa hebatlah bila ada pengurusi masjid ni boleh tubuhkan lembaga koperasi gabungan masjid-masjid Negeri Melaka. Dia bukan buat sendiri, dia combine. Bagus betul. Tahniah diucapkan. Kan satu tumpukan lah kan. Berminta topuk, ayo kacau tu. Dan begitu juga terima kasih kepada Proton tahap puncak Bukit Katil. Bayang kan, Proton ni dekat tahap puncak tu. Tahap puncak Bukit Katil tu, dia tahap puncak macam tu. Ada syarat dia kan. Jadi saya tak sampai tadi nak tengok kereta-kereta ke dalam tu. Lalu-lalu tadi nampak rupa ada kereta tu susun dalam tu kan. Jadi kalau siapa-siapa yang nak beli kereta, bolehlah jumpa dengan tuan kedai dalam pemilik kan. Cantik-cantik kereta baru, garanti yang terbaik kan. Ready stock, banyak pilihan. Servis kata ada warranty berapa tahun dah. Service center terbaik. Yang paling best sekali, loan mudah lului. Hari ni apply, semalam dah lului. Dengar-dengar macam tu lah kan. Nak renew insurance Rotek, dia datang, dia selesaikan. Tak payah kita tanya, dia yang beritahu, dia ingatkan kita. Kereta import pun ada rupa-rupa macam tu lah kan. Terima kasih banyak kerana sudi buat program pada malam ni dan jemput saya kan. Saya tak tahulah hujan lobek malam ni. Awak pakai kain plekat pula, sojuk ke rasa kan. Lepas tu baiklah tepi-tepi jalan macam ni kan. Ini mahu yang berhenti tepi jalan ni kan. Apa-apa pun tahniah. Tadi ada, saya minta maaf, ada yang nak ambil gambar dengan saya tadi. Saya kata nanti dulu saya tu. Pengantin ni tunggu dia buka muka dulu baru kita ambil gambar. Kan? Nanti kan bukan apa. Dia tu penyakit berjangkit ambil gambar ni. Bila seorang ambil kan dah semua nak ambil kan. Kesian saya tengok orang tu kan beliau memukul tadi tu. Orang gedebung-gedebung, saya tengah syok tengok dia mukul kan. Habis kan kita ambil gambar ya. Jangan risau, gambar tagak RM50, gambar-gambar RM100. Tak ada lah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian. Hari tadi saya rasa tak cukup kalau kita mendengar apa yang Ustaz Atas kongsikan dengan kita. Sebab dia mengingatkan kita betapa hebatnya makhluk yang bernama Rasulullah SAW.
Macam mana tak hebat? Nabi kita ni belum lahir lagi orang dah sebut nama dia. Nabi Musa AS dapat berburak dengan Allah Ta'ala. Berburak, faham tak berburak? Berborak. Orang Melaka kata berbual kan. Yang bercakap. Nabi Musa dapat berbual dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala beritahu kepada Nabi Musa, wahai Musa, barang siapa yang mati nanti bertemu dengan aku dan dia tidak beriman dengan Ahmad, dan saya akan kumasukkan dia ke dalam api neraka. Bayangkan. Nabi belum lahir lagi masa tu. Nabi Musa tanya, Ahmad ni siapa ya Allah? Rupanya Ahmad itulah Nabi kita. Di dunia Nabi kita disebut sebagai Muhammad. Di langit nama Nabi kita digelar sebagai Ahmad. Jadi siapa yang nama Ahmad, baiklah panggil elok. Kan? Jangan baik perangai. Tak kira lah Ahmad Simpang, Ahmad Kodai ke, Ahmad Tom Yam ke. Okay. Jalan. Kan kau faham dah tadi. Ya, jadi tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian. Nabi kita ni makhluk yang sangat istimewa, sampaikan disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam Quran. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakrullaha katsiran. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya pada diri Rasulullah ni ada satu contoh ikutan terbaik. Bila kata terbaik, clear, kalau kita ni yakin dan beriman, kan, percaya pada kitab, salah satunya Al-Quran, kita percaya pada kitab, maka sudah tentulah kita percaya pada apa yang Allah Ta'ala sampaikan dalam kitab tu. Dah sebut yang terbaik, Allah tak sebut dan Nabi Muhammad tu macam bajet baik, tak ada dah. Bukannya dia sebut Nabi Muhammad tu antara yang terbaik, tapi disebutkan pada diri Rasulullah tu ada contoh ikutan terbaik, absolute, muktamad, confirm. Tak usah tanya ni dah, confirm. Contoh kalau kita tengok, ada budak tu dia tolong orang tua tu melintas jalan, baik betul aku tengok budak tu. Dia tolong melintas jalan daripada seberang sana sampai ke sini. Baik betul budak tu, jangan risau. Nabi lagi baik. Ada orang tu dia bela mak dia masa sakit, baik betul. Jangan risau, Nabi lagi baik. Kan? Apa yang Nabi? Kalau kita tengok, baik betul dia layan isteri dia. Sampaikan bini dia mengandung, dia tak bagi bini baik kojo. Dipikul bini, didukung bini belah-belah air, bawa ke dapur, bawa apa. Allah, bertuah betul. Kita nak dukung bini kita pakai troli tu kan, tak rapir. Makin besar badannya dari tahun ke tahun kan. Ini didukung kan? Baik betul, jangan risau. Nabi lagi baik pada isteri Nabi. Yang tidak dapat kita gambarkan kebaikannya, hebatnya, tetapi bila sebut contoh ikutan terbaik, kenapa sebut contoh ikutan terbaik, teladan terbaik? Untuk diikuti. Untuk diikuti. Tu sebab masalah orang-orang kita ni pula, bila sebut suruh ikut, dia kata apa? Dia kata itu Nabi, aku ni bukan Nabi dia. Dengan sewenang-wenangnya kita gunakan perkataan itu. Kau cubalah jadi macam Nabi. Nabi pun mampunkan umat. Ni kan pula kita. Itu Nabi. Aku bukan Nabi. Kalau Nabi dengar, tentu-tentu Nabi kecil hati. Itu sebabnya tuan-tuan dan perempuan sekalian. Hidup kita dalam dunia ni sementara. Dah dalam sementara ni, janganlah kita buat kojo-kojo sia-sia. Jangan kita buang masa. Itu sebab kisah-kisah yang dikongsikan oleh Ustaz Atta tadi menggambarkan betapa Nabi kita meraihkan orang-orang muda. Meraihkan kepimpinan-kepimpinan muda. Kita kena faham bahawa Nabi ni meraihkan semua dengan tahap Nabi ni tidak menjadikan satu diskriminasi. Oh dia budak lagi, tak ada. Nabi tak pernah cakap demikian. Macam kita ini, kau budak lagi, kau tahu apa? Kita sewenang-wenang cakap orang dia budak macam tu. Seolah-olah budak tu tak ada hati dan perasaan. Bila budak tu dah dicara bagi cara, saya rasa lah boleh tak kalau kita macam ni. Kau budak, kau tahu apa, kau diam. Kadang-kadang ada orang macam tu. Bukan orang Melaka lah. Orang yang lepas tol Melaka. Macam tu. Jadi makna kata, kadang-kadang orang sewenang-wenangnya macam tu. Sedangkan Nabi tidak. Nabi meraihkan. Bayangkan. Ya? Jadi dalam keadaan itu, kita ni jangan buang masa dalam hidup kita ni. Macam-macam buang masa. Buang masa macam mana? Melayan kehendak dunia ni. Hidup dalam dunia ni sementara. Apatah lagi yang ada di dalam dunia. Bila kata dalam dunia ni sementara,
ada 3 yang sementara. Pertama, pasangan kita sementara. Kau sayanglah, kau belek lelaki kau macam mana pun. Kan, kau ciumlah bini kau pagi, petang, siang, malam. Sampai masa ji'un. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Tak ada dah, tak usahlah kita menongkek lagi. Tak ada mana dah, umur kita dah sampai 200 tahun. Siapa yang berjaya setakat ni kat Malaysia ni, yang berjaya achieve 200 tahun? Tak ada. 150? Tak ada. Salah kira. Kan? Menurut kajian, orang Malaysia ni kebanyakan umur 60 tahun. Purata 60 tahun. Kalau 70 tahun bonus, 80 tahun ekstra, 90 tahun gegar bagansa. Kan? Kalau ada lah orang tu sampai umur 100 tahun, naik tunggu kat simpang kampung, manusia tertua di kampung Serkam, kampung Stata. Kan? Manusia paling tua sekali. Kita jangan minta-minta, jangan kita rasa aku sempat 100 tahun. Jangan macam tu, tak rapik macam tu. Malam ni elok ya dengan ceramah. Kan? Elok dia memukul rebana. Elok ya dia kan. Elok dengan ceramah. Elok dia lepak topi. Kan? Elok dia duduk yang motor tu. Elok dia tadi semangat dia kan. Selawat sama dia tadi. Alhamdulillah. Tapi kalau Allah kata besok matilah. Malam kan tidur tak semua bangun balik. Tapi malam ni insyaAllah saya doakan ni yang datang ni besok insyaAllah mudah-mudahan bangun lagi lah. Kan? Tapi ada orang yang bangun pagi, orang bangun dia tak bangun. Pahala dah tak ada. Hilang seorang. Itu sebab jangan bercerita je. Dah lah menurut kajian antara suami isteri, suami mati dulu. Tak apa hal entah. Perempuan ni panjang lah umur kan. Kalau dia mokak-mokak tu panjang umur. Orang lelaki yang senyap tu makin pendek umur. Jangan. Iya. Orang lelaki dengan perempuan. Saya pergi ceramah dekat pusat aktiviti warga emas di Jempol. Saya masuk dalam dewan tengok semua perempuan lah. Semua perempuan. Saya pula tanya, mulut gatal pula bertanya. Lah, masa semua perempuan lah ni. Banyak awak makcik. Yang lelaki habis mati dah. Saya punya galak lah. Berair betul saya kan. 5 minit saya berhenti ceramah. Ayo nyaut. Kan? Tapi memang ya. Itu sebabnya sementara pasangan kita. Yang kedua, harta benda. Duit, kereta, motosikal. Sementara. Tu dalam tu sementara. Tu tak lama tu ada orang beli. Sementara. Yang beli tu pula tak lama tu dah jadi lama kereta tu. Sementara. Kita beli kereta baru. Berapa lama baru? Tengok mana yang kereta baru situ. Cuba tengok. Kita tengok satu-satu. Tengok. Satu tahun depan tu ada baru satu. Tu satu baru. Tapi berapa lama baru? Besok lagi 1 minggu, 2 minggu kita tengok ada kereta lebih baru lagi. Dunia macam tu lah. Motosikal baru. Berapa lama? Sampai seminggu ada boring lah. Itulah dia kata. Handphone. Allah lagi lah sekejap. Baru beli. Sampai rumah dah ada telefon baru keluar. Kan? Iya. Sementaranya harta benda melorot habis kumpul. Kemudian yang ketiganya kedudukan, pangkat, jawatan sementara. Tapi dalam sementara tu kita ni janganlah kecewa. Kan? Ada orang mandung tuan-tuan nama tak naik. Contoh. Nama tak naik ni saya tak cakap wakil rakyat tu. Contoh tak naik nama ketua kampung. Contoh. Sabarlah. Cuba kita tengok macam mana didikan Nabi pada sahabat. Kan? Ya. Khalid Al-Walid, bila Saidina Abu Bakar bagi tahu, okey Khalid Al-Walid cukup, kau turun jawatan pangkat kau, aku bagi dia ni pula jadi panglima angkatan tentera. Apa reaksi? Apakah respon Khalid Al-Walid? Menangis kegembiraan sebab dia tak payah pegang lagi amanah. Pegang jawatan ni, pegang amanah. Bukan biasa-biasa. Bukannya senang. Allah akan tanya. Dahlah sementara, kau baik perangai pula dengan sementara. Jangan macam tu. Bukan senang nak jadi pemimpin. Kan? Tadi Maulatullah tu pengurusi majlis bagi pantun. Kan? Saya ada pantun tadi tapi tak tergamak nak menyebut Berjalan-jalan ke aktiviti nampak di hujung balai nampak cahaya. Tu kan. Sudah lama orang melakon menanti. Akhirnya mikrofon ni sampai ke saya.
Contoh lambik bona, payah bona, pantun-pantun nak ni. Copek lah cakap. Yang acik-acik tadi dia bersorok kuat dong lah. Tapi Ustaz Atta tadi dah tak sabar dah. Dah selesai debat nenek. Selesai debat nenek. Okey lah. Yang seorang tu dia cek nyaman tu dah. Dah ngantuk. Dia senang kan tuan-tuan. Kalau naik atas pentas ni, baca satu doa, sogarlah mata orang. Tahu doa dia apa? Senang. Siapa yang nak ambil lah. Doa dia senang. Bismillahirrahmanirrahim. Wabil lahil. Taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu doa. Kalau baca tu togak kepala. Dah habis kau. Bangun dah. Sogar. Tapi saya belum baca doa. Ada yang menyalin tu sabar. Kan? Gurau kan. Gurau. Tapi betul. Kan? Sementara. Jawatan sementara. Bayangkan sekali mundi 36 tahun lepas. Takkan tak faham. Sementara. Kan? Jadi dalam sementara tu kena buat yang terbaik. Pilih yang terbaik. Pilih yang sesuai. Bak kata orang, kalau hendak memilih cincin, biarlah seukuran dengan jari. Kalau hendak mencari pemimpin, biarlah sesuai dan kenal diri. Orang yang kenal diri ni maksud dia sadar asal usul keturunan ni dia datang tang mano. Kek mano toboh kiri kanan depan belakang. Contoh kan. Macam Samsul Debat ni datang, dia confident dia cakap ni 9. Saya faham saya lah, orang Melaka pun faham cakap ni 9. Orang Melaka ni AMJ. Dia tengok dia punya laluan AMJ tu. Alur Gajah menuju ke Melaka cakap ni 9. Melaka menuju ke Johor cakap Johor. Kan? Pulau Melengkau Tapagau. Benda itu pasal le. Saya dulu ada seorang roommate saya budak Melaka kan. Pekat betul cakap Melaka entah lah. Dia lepas saja kan. Terbagai-terbagai kan. Tapi tu dia. Kan? Jadi tu sebab ni kena diri. Kita tahu kita siapa. Dalam memilih pemimpin tuan jangan bergaduh. Nabi tak ajar kita bergaduh. Elok macam ni duduk ni kan. Ni masing-masing gaduh kepala dia memikir siapa. Dia pilih ni, dan pilih ni. Malam ni dia pilih Samsul Debat. Semua tanya, Ustaz pakar apa kan? Mana boleh beritahu? Rahsia. Kan? Tapi darah tu ada tajam-tajam sikit. Tak tahu pun mana kan? Faham. Kau faham lah. Tak faham sudah. Jadi kita ni sebenarnya, dalam hal nak memilih pemimpin ni, kena memimpin yang elok. Bak kata orang tua-tua dulu, ngabakkan apa? Kapal anjiman dari Cina singgah bermuat si kayu jati. Carilah orang ilmu amal sempurna supaya tidak sesal di hati. Tu ilmu amal sempurna. Maksud ilmu amal sempurna ni, apa yang dia cakap tu, ilmu yang dia ada, dia buat. Tu cerita Ada orang ilmu ada, tapi tak buat. Kadang-kadang ada ilmu tidak beramal. Tu masalah dia. Kan? Tapi orang yang datang ni insyaAllah. Ni saya cerita orang yang tempat lain. Ya? Jadi penting kita faham. Malam ni orang cintakan ilmu. Ramai. Semua datang. Saya tengok ramai daripada tadi tu nyusun kursi tak habis-habis. Topi tu. Topi logam punya ramai. Tuan ada kemah. Kemah hompet tak cukup. Melempar sampai belakang. Tu belum cerita yang lalu lalang tu. Saya kira 20,000 tak kurang. Tak yang lalu lalang pun saya kira. Tu 20,000 tu. Kan? Malahan dia berterusan counting tu kan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian. Ada juga satu pesanan. Baik-baik belayar malam, dasar laut karangnya tajam. Kan? Cari-cari malim yang faham. Di situ banyak kapal tenggelam. Maksudnya apa? Maksudnya kalau nak cari pemimpin, cari yang benar-benar faham topik kita. Tuan-tuan takkan tak nampak pattern ni. Kadang-kadang ada setengah topik di negeri Pasir Berdongong. Tiba-tiba dia datang, dia duduk di sebuah katil yang berbukit. Dia bukan orang situ. Dia bukan bukit katil. Katil tu berbukit. Dia bukan orang situ. Agak dia dah puas membohong, menipu orang tu, tiba pergi dia tempat lain. Takkan tuan-tuan tak faham? Carilah orang. Kan senang cari orang situ. Dia tak ada pergi tempat lain tu. Senang. Saya tak cakap sesiapa Ni contoh umum. Faham? Faham ke tidak? Macam tu. Kau jangan buat dan confuse. Aku lah confuse. Ini faham ke tak faham? Kan? Iya.
Biarlah kono. Ini tiba-tiba tah mana toboh kan. Daripada tah mana kayangan tiba-tiba sampai. Lepas tu tiba-tiba nak ngajar kita. Macam mana? Kan? Itu sebabnya penting kita menilai pemimpin-pemimpin, nilailah pemimpin yang baik. Yang mana dalam Islam mengajar meliputi cara hidup sempurna, termasuk dalam sistem pengurusan kehidupan yang disusun Allah untuk menyusun ke arah manusia ke arah kehidupan yang lebih bahagia berasaskan perundangan yang ditetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Tuan dan puan sekalian, itu sebab malam ni kita buat malam cinta Rasul. Kita bukan kempen, mana ada, tak ada. Ini ceramah malam cinta Rasul. Kita sayangkan Nabi. Dan bila sayangkan Nabi, macam mana cara nak sayang Nabi? Yang tu kita kena tengok. Ikut cara Nabi. Yang pertama, kalau sayang Nabi, kena selalu sebut nama Nabi. Itu yang tadi, daripada awal tadi, kumpulan, apa nama tadi? Kumpulan apa? Madrasah Tambak Bugis. Ya tidak? Polik-polik betul malam ni sampai. Seorang tahap puncak, yang seorang puncak. Tambak Bugis. Di Tambak Bugis tu. Macam-macam tompek kan. Ya tuan-tuan kalau pergi tompek-tompek ni memang banyak. Ada tompek yang pelik-pelik kan? Di Negeri Sembilan pun banyak tompek. Di Melaka ni banyak tompek pelik-pelik kan. Ada masjid tanah ya kan. Ada durian tunggal ya kan. Ada alu bagi ke gajah kan. Ada lubuk bagi ke Cina. Tu arwah abah tersebut. Nasib baik dia punya tolok omeh. Kayu orang Melaka. Ya, tu macam-macam lah, panjang lagi tu kalau bidalan abah saya baca tu kan. Tapi itulah, kalau kita tengok macam mana kumpulan ni tadi kan, madrasah Tambak Bugis ni tadi, dia berselawat, dia menendangkan puji-pujian kepada Nabi. Jadi kita pun ada yang tadi, paling tidak tadi saya tengok acik tadi masa sintai-intai tadilah, walaupun suara tak dapat nak ngikut lagu tu laju bona, tapi lutut yang bergoyang. Tuan-tuan, iya. Mana dia cuba lah mengikut dia punya naluri tu ada lagi lah. Dalam dia gaut-gaut tu, bergorak lagi kaki tu. Macam tu lah kan. Maknanya okey lah tu. Kan? Sebab Nabi sebut, faman ahabba syai'an aksara bizikri. Barang siapa suka sesuatu akan selalu menyebut-nyebut. Maka kita kena selalu sebut nama Nabi. Kan? Macam penyanyi-penyanyi tu kan. Dan dia sebut nama tu. Bila dia suka ke perempuan tu. Zai. Suka dekat Zai. Suzana. Suka dekat Suzana. Kan? Zalika. Suka dekat Zalika. Kan? Apa lagi? Mira, Edora, Fiona, Isabella adalah. Isabella suka. Amalina suka budak India ke budak Melayu tu. Nampak tak? Iya. Lagu Hasno tak ada. Samsul Debat lagi tak ada. Tak ada lagu tu dah. Kalau ada orang buat memang tak laku lah lagu tu. Kan? Tapi hatta ada kan. Tapi dia letak hataku melihatmu. Macam tu ada lah. Tapi itu bukan nama. Itu kata penyambung. Kan? Tapi nama Nabi disebut. Melalui selawat. Dan Nabi sebut, inna awlan nas bi yaumal qiyamah aksarhum alayya salatan. Malam ni malam yang baik. Bayangkan dengan hujan lebat tadi, Ustaz Hatta muncul daripada belakang. Saya muncul daripada sana, mengelak-ngelak air hujan tadi. Tapi tak sangka hujan berhenti. Bila hujan berhenti, dengan bangganya mereka nyusun kursi kek rumput tu pula. Kan? Kalau tidak tadi tak ada. Kuyup kan. Maknanya Allah izinkan malam ni sejuk. Sampai pakai kain untung. Aircon betul malam. Tu saya pada tadi tu umat. Sejuk. Menusuk betul. Kan? Menyosah pula pakai kain malam ni kan. Tapi tak apa. Allah bagi nikmat sejuk. Ya, kalau tidak tu berpuluh dek panas ramai orang. Kan? Ni malam ni elok sejuk kan. Jadi bila sejuk, nikmat syukur. Itu cakap tadi tu. Salah satu kita kena syukur dengan Nabi ni dengan cara kita selawat banyak-banyak pada Nabi. Dan Nabi sebut juga kan al-bakhil. Apa maksud al-bakhil? Pandai orang Melaka bahasa Arab. Dia belajar dengan Ustaz Firamli dalam kitab Labu Labi.
Bakhil kata kadakut kan. Kadakut. Memang ditunjukkan watak Haji Bakhil tu kadakut betul. Kan? Itulah bijaksananya P.Ramlee berdakwah dalam filem dia. Tapi itulah, kalau kita tengok Nabi sebut al-bakhilu allazi, orang yang kadakut itu, al-bakhilu allazi zukirtu indahu falam yusalli alaih. Orang yang paling kadakut tu bila sebut nama aku dia tak selawat. Itu sebab malam ni mana yang kita boleh ikutlah. Kau laju mana, cubalah selawat dia lah sendiri. Kadang-kadang orang perempuan dia selawat time terperanjat dia tu tak tahan tu. Bila terperanjat laki balik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, la ilaha illallah, bila balik dapat sekotol tu. Tak tunggu terperanjat pun dapat selawat. Kalau selawat sendiri memang tak ada tu. Kalau masuk grup Mazanji Mahaban tu pun berapa orang yang masuk. Tiap-tiap minggu ada seorang. Tak pernah penuh, mesti ada yang absent. Grup Mahaban. Mana pergi Kak Tijah, lutut sakit. Mana pergi agak Cimilah kau. Dia pun hari ni biasa berzanji, dia yang tarik yang paling hana kali. Dia tokak atau sangkut kat gigi palsu La ilaha royo kok. Tapi dia datang. Ada macam masalah. Yang tinggal tu lah sallallahu ala Muhammad. Orang tu tua semua duduk berkhemah. Bila habis ni je kan. Nah, tapi ada usaha dia selawat. Kan sebut nama Nabi, puji Nabi. Selawat ni apa? Ni soalan yang paling best sekali. Selawat ni apa perempuan? Saya ceramah ke satu masjid kat Kuala Pilah. Selawat ni apa cik? Menyaut makcik tu. Nak ceramah lah tanya pula. Dan kita pula kena marah. Ayo. Kono saya kat Pilah tu. Parah tu. Orang saja tanya kan. Kau jawab, tak nak jawab, kau diam lah, di sound dia balik. Kau nak ceramah lah, tanya pula. La ilaha illallah, tak boleh pula tanya. Samsul debat pun tu. Kan orang lain. No. Selawat ni, kan, sebab nak bergambarkan ya. Pada satu ketika zaman sahabat seorang lelaki, dia tidur. Dia bermimpi, dia bertemu dengan Rasulullah SAW. Bila dia nampak Nabi, Nabi memalingkan wajah Nabi. Dia pun tanya, apa cer? Tak, dia tak tanya macam tu. Dia tanya, ya Rasulullah, kenapa kau memalingkan wajah kau ya Rasulullah? Kau marah aku? Pak, ini tak betul-betul tu singkap kain dia ni. Ada rally belakang nak ngintai Pak. Makin laju pula ni pahal lagi. Tak apik lama macam mana dah. Sajuk lah dah. Kan? Tak adalah. Kan dah lupa dia sajuk ni tadi. Dah. Bila dia tanya, kenapa kau memalingkan muka kau ya Rasulullah? Kau marah aku? Aku tak marah kau. Aku tak marah. Tapi aku tak kenal kau siapa. Tak peranjat dia pun cakap. Wahai Rasulullah, bukankah semua orang, semua insan menyatakan bahawa kau lebih kenal umat kau lebih daripada kau kenal mak ayah kau sendiri? Maka Nabi pun jawab, memang benar, aku lebih kenal umatku lebih daripada aku kenal mak ayah aku sendiri. Tetapi aku tak kenal akan kau, kerana sepanjang hidup kau tak pernah sekalipun kau berselawat kepada aku. Terjaga daripada tidur menangis, tuan-tuan dan puan sekalian. Dan semenjak daripada itu, dia mewajibkan diri dia berselawat tak kurang 50 kali sehari. Selang beberapa minggu, dia bermimpi bertemu dengan Nabi sekali lagi. Dan Nabi sebut, sesungguhnya kali ini aku sudah kenal akan kau. Nak tunjukkan ke kita, Nabi nak kenal kita ni salah satunya dengan cara selawat. Bila sebut tentang kedekut tadi, digambarkan dalam kitab yang sama, iaitu kitab Mukasyafatul Qulub, penenang jiwa daripada Imam Al-Ghazali, menggambarkan malaikat itu kepalanya sampai bawah arasy Allah, kakinya ke dasar bumi yang ketujuh, tangan kapak yang sebelah, sayap yang sebelah menutup bahagian barat bumi, sayap yang sebelah lagi tutup bahagian timur bumi, dan bulu-bulunya menyamai jumlah makhluk yang ada dalam dunia. Godang ke tak godang malaikat tu? Tak faham godang? Big or not? Besar ke tak?
Besar kita cakap. Tapi dikatakan itu antara saiz malaikat yang paling kecil. Banyak lagi malaikat yang lagi besar pada tu. Dan dengan saiz yang macam tu, setiap kali umat Muhammad berselawat kepada Nabi, maka Allah akan memerintahkan malaikat tu tadi menyelam ke dalam lautan nur arasy Allah. Kemudian bila dia naik pada lautan nur tu, dia kibaskan sayap dia, maka akan menitislah, tertitislah titisan tadi kan, daripada lautan nur arasy Allah tadi, titisan daripada bulu-bulu yang menyamai jumlah makhluk yang banyak tadi. Dan begitulah jumlah banyaknya doa malaikat mendoakan orang yang berselawat tadi, mendoakan keampunan dan kesejahteraannya sampailah ke hari kiamat. Maka itulah sebab musabab dikatakan orang yang bila sebut nama Nabi tidak berselawat, maka dia dianggap sebagai qadakut. Qadakut kan tak? Bukan qadakut, kena qadamun. Qadakut campur qamun. Kan? Bapak qadakut lah. Cakap ni 9. Kenapa yang kita payah bona nak selawat? Sedangkan itulah password nak bagi Nabi kenal kita. Akhirat besok kita akan dibangkitkan di padang mahsyar besok dengan keadaan telanjang bulat ikut amalan masing-masing. Masa tu telanjang tanpa sibuk nak tengok orang lain punya. Tak ada masa tu telanjang. Hui, kau nampak tak? Tu kan Samsul debat kau. Tak nampak dah. Tak ada tuan-tuan. Tuan-tuan nampak saya lagi, saya nampak tuan-tuan pun lagi. Nampak bini kita lagi. Bini nampak kita lagi. Yang seorang tu nampak bini lagi. Pasang di sini pun bini juga. Pasang ni pun bini. Ramai bini kan. Poning di mana nak lagi. Masa tu masing-masing lagi sebab apa? Takut kena tuntut. Masa tu ada yang berjalan dengan tangan. Ada yang merangkak. Ada yang melutut. Ada yang berjalan kaki. Ada yang berjalan dengan muka. Hina betul. Dengan muka kaki ke atas. Bayangkan. Cuba jalan ke atas tak ni. Jalan kaki. Saya tengok. Silap-silap luka kaki kita. Bayangkan ni pula berjalan dengan muka. Masa tu matahari sejengkal. Dengan matahari sejengkal ada yang peluhnya menenggelamkan buku lali. Ada yang sampai pinggang. Ada yang sampai telinga. Ada yang sampai kepala. Bayangkanlah. Punya tahap kan. Sampai macam tu. Malahan ada yang lemas terus. Sampai kata, Ya Allah. Sampai ada yang kata, Ya Allah, kau masukkan aku dalam neraka terus. Ya Allah, tak tahan Ya Allah. Biarlah aku masuk dalam neraka terus Ya Allah. Sedangkan neraka lagi teruk daripada pada masyarakat. Macam itulah pertimbangan manusia yang terganggu. Tuan-tuan dan puan-puan yang mati Allah sekalian. Pada ketika itulah kita mencari bantuan. Kita mencari talian hayat. Jumpa dengan Nabi Adam, wahai Nabi Adam, bantu aku, wahai Nabi Adam. Nabi Adam jawab apa? Nafsi, sendiri. Pek dah. Tak pek tolong. Jumpa dengan Nabi Ibrahim, minta tolong Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kan pun cakap sendiri. Tak pek dah. Sendiri. Nafsi. Jumpa dengan Nabi Musa kau apa? Nabi Musa kau apa? Tak pek tolong dah. Yang boleh tolong kamu ni Muhammad aja. Nabi kita je boleh tolong. Dia siap beritahu dah. Dia perasan lah. Ni umat Muhammad ni. Kalau tengok saiz, tengok muka, tahu dah. Tengok dahi dia kan, ada calit kan Nabi Muhammad ni, umat Nabi Muhammad ni. Masalahnya tuan-tuan dan perempuan sekalian, jarak masa nak bertemu ni dalam perjalanan di padang mahsyar, jumpa satu Nabi, nak jumpa dengan satu Nabi, jarak perjalanan masanya adalah 1000 tahun perjalanan. Ringkas cerita, sebab kita permit kita tak sampai pukul 3 pagi nak ceritakan perjalanan padang mahsyar ni. Akhirat esok lah. Ringkas cerita, katalah jumpa dengan Nabi. Bila jumpa dengan Nabi, Ya Rasulullah, bantu aku Ya Rasulullah. Bertuahlah kita. Kalau Nabi boleh cam muka kita. Ummati, wahai umatku. Kembali. Bertuah tuan-tuan. Bertuah. Itu je kita nak ni malam ni. Yang kita datang malam cerita Rasul dengan Ustaz Hatta ceramah tadi. Tambah lagi sikit-sikit yang Samsul debat ni malam ni. Bukan sebab nak ambil gambar tau. Bukan. Sebab masalah satu, kita nak kerja apa akhirat masa? Apa kita nak dengan Nabi kita? Syafiqah apa? Syafaat. Syafiqah bunyi tu ni. Kita nak cari syafaat.
Nak minta bantuan dengan Nabi. Kalau Nabi kata ummati, itu yang kita nak sebenarnya. Mari. Makna kita layak dapat bantuan Nabi. Atau yang kedua, Nabi nampak kita, kau siapa? Ya Rasulullah, bantu aku Rasulullah. Kau siapa? Aku tak kenal kau. Nak kenal salah satu passwordnya tu tadi selawat. Ni yang paling awal kau nak ni. Tu sebab yang menggonang tadi, yang memukul apa benda tu? Taruh buka. Tu kalau tahu tu kalau tahu tu dah. Aku leko tengok dia memukul tadi. Kojak pukul kepala, kojak pukul lutut. Kojak pukul tu, kojak lutut. Sambil-sambil pukul tu ni, sambil-sambil tu selawat sekali. Ni grup yang kona-kona dulu. Nabi kata kona ni dulu. Sebab dia selawat, waktu-waktu bersungguh ada tadi. Sambil-sambil pak minum, pak minum, sambung lagi. Panjang selawat malam ni. Tapi kita pula, mana yang boleh ikut, kita ikut. Kan? Tu sebab Kek Umar pun selawat. Sambil-sambil bancuh air kupi untuk suami. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nak tidur tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baring kan? Bangun, tu bangun insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bongkak-bongkik kaki menelan dia mengunyah daging malam tadi. Sabasa ni, pemahok. Habis segala bono di kolam ni malam tadi kan. Dia giang pun ada. Dia makan asam podeh ketetel. Mengoning-ngoning go out gaut. Betul tak? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pakai baju Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kan? Start motor. Kan? Alfa sallu ala nabi. Masukkan terfilat. Khatamur rusulil kiram. Ada tak lagu tu? Ingatkan Nabi. Ada lirik ngawi ti engson iki syira kelawan muji malam pengira kang gawe langit bumi ne. Faham tak? Samsul Debat pun tak faham tu. Itu selawat syair Jawa. Buka dalam YouTube, tengoklah. Macam-macam cara selawat. Password yang pertama nak bagi Nabi kenal kita adalah tu dia. Kita kena selawat banyak-banyak. Sebut nama Nabi. Kalau tidak, kita akan dianggap sebagai manusia yang kedokut. Itu sebab Nabi kata, tidak beriman salah seorang antara kamu sehingga aku lebih dikasihi oleh kamu berbanding kedua ibu bapanya, anak-anaknya dan manusia selainnya. Nabi suruh kita sayang Nabi lebih daripada yang lain. Salah satu sebut nama lah. Macam kita dah suka ke seorang tu kan, sebut nama dia. Kan kita sayang ke bini kita, sebut nama bini kita. Nak sikit nak bini kita tu, nak bini kita, nak bini kita. Ke hospital pun nak bini kita jaga. Tapi kadang tengoklah, kalau nurse tu okey, tak adalah dipanggil bini dah. Kan? Tapi kebanyakan masa kita nak bini kita. Kan? Ya. Kan? Ya. Betul, kita sebut nama selalu. Macam itulah kita kena sebut nama Nabi, kan? Sebagai tanda kita sayang ke Nabi. Sebagai tanda kita betul-betul cintakan Nabi. Dan bila kita sayang Nabi juga, password yang pertama tadi sebut nama Nabi selalu, tapi password yang kedua, buat apa yang Nabi buat. Menurut mikrofon. Buat apa yang Nabi buat, yang Nabi ambil kita buat, amalkan sunnah Nabi. Nabi sebut faman ahya bi sunnati faqad ahabbani faman ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan satu sunnahku, maka dia sayangkan aku. Dan siapa sayangkan aku akan bersama-sama dengan aku di dalam syurga. Nabi punya sayang kayak kita, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Nabi bagi syarat yang senang ya kayak kita. Apa dia? Hidupkan satu sunnah. Nabi tak cakap hidupkan 3. Nabi tak cakap hidupkan 5.
Nabi tak cakap hidupkan 10 sunnah. Nabi kata barang siapa hidupkan 1 sunnahku, maka dia sayangkan aku. Makna Nabi bukan suruh pilih 1 je, tak. Tapi maksudnya Nabi ni nak bagi hint yang paling ringan dekat kita ni. Kalau tak dapat buat semua, jangan tinggal semua. Apa yang paling senang sekali? Makan. Makan buah tamar. Ya. Makan buah kurma. Ya, makan buah kurma. Kat rumah orang Islam ni 2 makanan yang kena ada kalau dia tanda dia sayang Nabi. Paling tidak kena ada kat rumah tu kurma dan madu. Faham mau perempuan? Faham tak? Kurma dan madu. Faham? Kena ada dua-dua ni kat rumah. Orang perempuan faham tak? Sebab orang perempuan jaga inventory. Jangan kau sangka buruk dengan apa aku cakap. Faham tak? Faham tak? Orang perempuan faham tak? Setuju tak? Dah tak pula saya kawan. Saya cakap madu labah. Biar torang ustaz. Cakap biar torang. Ayolah. Makan buah tamar. Makan buah kurma. Yang paling elok sekali nak ikut Nabi. Cari standard kurma Nabi makan. Kurma ajwa alia. Tapi kalau hari-hari makan kurma ajwa alia ni, boleh botak kepala tu. Bukan sebab dia rasa, tapi rogo mahal. Tapi hari ni duit kita banyak. Tu top up duit seminggu berapa kali top up ni, top up handphone. Top up telefon ni, internet ni, kau jap top up, jap top up, jap top up. Boleh pula bayar tu yang mangkuk yang atas bumbung tu, yang tengok TV satelit tu lah, yang mangkuk emping atas bumbung tu lah. Saya tak boleh sebut je nama, dia tak tajuk ceramah kita malam ni. Faham? Kita boleh bayar full package tu. Tapi bab nak hidupkan sunnah Nabi berkira apa benda minum air masak, bukan minum air extra jos. Boleh minum, tapi minum air masak ni sunnah Nabi. Minum air masak cara Nabi minum, tertib Nabi minum paling kurang 3 kali hirup. Saya tak nak tunjuk sebab tak ada air kan. Disaja cakap, tapi biasa lepas sabut tu sampai. Tengoklah kan. Ni saya rasa lah, tak tahulah kan. Ni saya rasa kan? Bila sabut-sabut tak lama tu sampai lah. Macam tu kebiasaan Tokak dah kahwin dah ni. Ni contoh. Tak, saya tak ada. Saya tak kisah pun. Tapi tengoklah kak. Kebanyakan tompet subet memang macam tu. Bak kata orang makan sirih berpinang tidak. Pinang ada di Kota Belakau. Makan sirih menganyang tidak. Pagah dek budi dengan bahasa. Kan? Kan? Saya dah kabar nah. Bagi pantun sampai deh. Susah. Terima kasih banyak ya. Umat 3 botol kau bagi kau sini ke pun. Terima kasih banyak ya. Pasal waktu ni. Ni kombong baru ni. 3 botol lah. Tapi saya tak dapat tunjuk dah sebab cawan tak ada. Tak, ni contoh ya. Ya ni tu. Kan. Katalah kita tuang dalam gelas kan. Tuang dalam gelas kita minum. Bismillah. Slow-slow kita minum. Dan duduk. Ni saya berdiri ni. Tapi kan saya duduk entah nampak pula. Kan? Jadi mana 3 kali. Apa lagi? Selain daripada makan dan minum, jangan makan, jangan minum. Puasa. Berpuasa pun sunnah Nabi. Buat puasa hari Isnin Khamis. Buat puasa Yaumul Abid, puasa hari putih. Dan puasa-puasa sunat yang kita tahu, yang lain, kita amalkan. Ya, kita buat. Dan kalau tak dapat buat semua, jangan tinggal semua. Tak dapat buat Isnin Khamis, buat Isnin ya. Dan Nabi paling suka puasa hari Isnin sebab apa? Sebab hari kelahiran Nabi. Macam orang perempuan, I puasa hari Isnin je lah. Sebab I Khamis banyak kerja. Sampai malam kerja. Yang faham, tak faham sudah. Kan? Puasa hari Senayan ni, hari Senin ni puasa. Boleh, tak ada masalah. Kan?
Selain pada tu apa? Salam, bagi salam. Pun sunnah Nabi. Datang, Assalamualaikum. Itu sunnah Nabi lah tu. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Apa hukum bagi salam? Sunat. Apa hukum jawab salam? Wajib. Tapi ada salam yang tak wajib dijawab. Contoh salam yang main-main, budak lepak atau berjalan tu kan. Assalamualaikum, tak jawab dosa. Piwi. Itu tak payah jawab. Tak ikhlas tu. Main-main. Yang kedua, salam di tanah perkuburan. Kita pun tak nak mendengar jawapannya. Assalamualaikum ya ahli kubur. Salam, lama tak nampak. Nyaut ni. Tak perganjat kan. Jangan main-main. Yang ketiga, saya ngajar pula dia singgah dekat RNR Air Keruh tu. Punya logo sampai kat toilet yang cantik tu. Bagi salam. Assalamualaikum semua. Mana kan kawan tu menjawab? Salam. Yang keempat, salam yang tak perlu kita jawab adalah salam yang dilafazkan oleh imam di penghujung solat. Jangan kita jawab. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia pula menang imam. Salam. Jangan terperanjat imam. Hilang ayat imam tu. Kan? Tu dia. Bagi salam. Janganlah pula baik-baik. Kau ni muda, kau tak nampak aku, bagi salam lain kali. Wah, dia pula marah ke orang tu. Dah kau nampak dia, bagilah salam. Tak kira tua, tak kira muda. Ingat tak? Nabi ajar kita sayangi yang muda, hormati yang tua. Nampak budak muda tengah main bola leko. Assalamualaikum semua. Salam cik. Cik nak main sekali? Tak apa-apa. Pakcik tengok je. Nampak? Kan elok macam tu. Kan? Bagi salam. Kedua apa? Senyum. Tidak ada tandingannya senyuman manis yang dilemparkan oleh Nabi. Malahan senyuman Nabi itu dapat menghilangkan perasaan gundah gulana dan kerisauan sesiapa yang memandang. Kita mandang orang tu kadang lagi risau tengok muka. Tengok Nabi. Hilang masalah. Macam tu lah. Hebat betul senyuman Nabi. Lagi satu, senyum ni awet. Awet apa? Muda. Sebab menurut kajian saintifik, senyum kita menggerakkan hanya 17 otot muka tu sebab nampak muda. Tapi kalau berkorut, bongi hari-hari, akan nampak tua sebab apabila kita mengerutkan muka kita, kita menggerakkan sebanyak 43 otot muka. Itu menurut kajian saintifik lah. Tak belah mana otot muka tak tahulah. Tapi macam tu lah yang dikhabar oleh doktor. Kau membohong, doktor tu bohong lah saya. Kan? Jadi senyum. Pernah satu ketika Arab Badui tu dia tarik kain lidak Nabi tu yang dibuat benang Najran yang kasar tu. Bertanda merah ni. Dia tarik Nabi. Nabi tak ada sangka pahal kau ni baik. Tak ada Nabi macam tu. Bila kau nak sesat, Nabi senyum. Nabi kata ambil lah. Nabi bagi lagi pula. Bayang. Senyum. Allahu Akbar. Senyumlah banyak-banyak. Orang perempuan mandang suami senyum. Pasal pahala nampak suami balik senyum. Abang. Macam tu. Tapi jangan menyeringai pula. Yang laki menang. Kau menang aku ke? Menang abang lah. Siapa lagi? Anak-anak suruh macam ni. Kau salah mak kau. Rasa tak lama dah ni. Salah pula senyum lah. Tak ada masalah. Ya, senyum. Nabi ni pernah satu ketika dalam satu riwayat bagaimana seorang lelaki sahabat Nabi duduk tengah bercerita pada sahabat-sahabat lain. Dia tak sedar bila dia bercerita tu. Dia dengan badan besar tu kaki dia himpit kaki Nabi. Dia tak perasan. Bila himpit kaki Nabi tu Nabi tak adalah sound. Kau nak cerita lah. Kau himpit kaki aku ni pahal. Tak ada. Nabi boleh tahankan sebab apa? Adab ni Nabi jaga. Nabi tak nak mengganggu tengah seleranya dia bercerita tu. Sampai jam tu sekali. Kan? Dan bila dah habis cerita tu Nabi tak ada sound. Dah sudah. Alihlah kaki kau. Tak. Bila dah sudah tu Nabi tarik kaki Nabi perlahan-lahan. Hampir saja sahabat tu tak perasan. Nabi boleh senyum. Isteri-isteri Nabi, tuan-tuan dan perempuan sekalian, saya highlight kan.
Isteri Nabi ramai. Habis bunyi siren tu papat sekali. Bila isteri-isteri Nabi, bila Nabi pergi ke rumah isteri-isteri Nabi, kadang-kadang Nabi tanya, dah sampai ke giliran Aisyah. Satu kisah. Nabi tanya, dah sampai ke giliran Aisyah? Belum lagi ya Rasulullah. Sampai satu rumah lagi, dah sampai ke giliran Aisyah? Belum lagi ya Rasulullah. Sampailah seorang ni cemburu pula. Dah sampai ke giliran Aisyah? Belum, tapi di hampir pinggan tu berdorai. Berdorai, pecah pinggan tu. Bila dah pecah, datang anak dia tanya, kenapa wahai ibuku? Kemudian Nabi mencapai bilah-bilah pinggan yang pecah tu tadi. Nabi kutip satu-satu sambil Nabi tersenyum memandang pada anak tu. Nabi sebut apa? Sesungguhnya ketahuilah anak andaku, ibu kamu sedang cemburu. Sambil senyum. Cuba kalau kita bini hompehkan pinggan depan kita, macam mana dialog kita kan? Kau lain kali, kalau kau nak hontak pinggan tu, bukan pinggan tu, muka ni kontak ada rumah punya Samsung nak kira kan. Kan aku tak faham mesej kan tu. Jangan jam tu, sabar. Orang perempuan memang begitu. Orang perempuan ibarat tulang yang bengkok, kata ulama. Dan lelaki pula ibarat tulang yang lurus. Sampai bila pun kita tak dapat nak meluruskan kebengkokan wanita tu. Tapi lelaki lah kena menyesuaikan diri dengan kebengkokan wanita. Sabarlah banyak-banyak. Sabar banyak-banyak. Kan? Senyum. Kemudian sunnah Nabi seterusnya apa? Syukur. Kita kena bersyukur. Nabi ajar kita syukur tu sebab kita syukur. Malah syukur. Alhamdulillah. Tengok Samsul debat depan-depan. Geramnya, comelnya, first time tengok Samsul debat pakai kemplekat. Sabarlah dan. Kan? Contoh kan. Alhamdulillah dapat jumpa Ustaz Hatta. Itu dah tengok dalam Facebook je. Orang share. Dapat jumpa Ustaz Hatta. Syukur. Nampak kan? Alhamdulillah dapat. Kita ni ada dapat dengan ceramah ni. Ada pakai kain. Lesen pun tak bawa. Naik motor. Tadi. Tawakal lah kan. Macam tu lah kan. Tompek lain. Nak dengar ceramah tengah jalan meletup bom. Tengok ke Palestin tu. Betul tak? Kita ni tenang. Alhamdulillah. Tenang. Itu sebabnya syukur. Pada satu ketika pernah Nabi lapar. Nabi keluar. Manalah nak cari makan. Jalan. Tersompak dengan Sayyidina Abu Bakar. Kau Abu Bakar. Aku lapar Rasulullah. Sama aku. Jom kita cari makanan. Tersompaklah dengan Sayyidina Umar. Kau pahal kau Umar. Aku lapar Rasulullah. Sama lah. Dengan kami ni pun lapar ni. Jom kita cari makanan. Maka berjalanlah ketiga-tiga pemimpin hebat itu. Jalan-jalan cari makan. Sampailah ke rumah seorang sahabat namanya Abu Ayyub Al-Ansari. Bagilah salam. Bila menjawab salam dibuka, pintu terkejut. Apakah gerangannya ketiga-tiga pemimpin hebat ni datang ke rumah aku? Maka Nabi pun jawab, sesungguhnya kami lapar. Ada tak makanan di rumah kamu, wahai Abu Ayyub Al-Ansari? Maka Abu Ayyub kata, ya Rasulullah, yang ada cuma buah tamar dan air masak Rasulullah. Nabi kata, alhamdulillah. Nabi senyum. Nabi syukur. Nabi ambil bismillahirrahmanirrahim. Nabi makan buah tamar dan Nabi minum. Tapi pakai gelas lah. Saya pakai botol. Iyo, jalan lu. Dan Nabi waktu kita lepas Nabi minum aja, Nabi terus lafazkan alhamdulillah. Dan Nabi sambung dengan ayat wa amma bi ni'mati rabbika hadits. Mohon tahu ayat. Setiap nikmat Tuhanmu hendaklah kamu sebut. Alhamdulillah, Allah bagi peluang kita. Malam ni hidup. Bayangkan malam tadi berapa ramai yang tidur sampai lewat malam. Tak sampai minta panjang umur. Pagi tadi hidup lagi. Syukur, alhamdulillah hidup lagi aku pagi ni. Tak ada siapa pun yang bangun pagi tadi kecewa. Aduh, kenapa hidup lagi ni? Aduh. Betul tak? Allah sayangkan kita, Allah bagi kita peluang. Sampai bagi peluang, mudah-mudahan sampai 19 hari bulan ni. Jangan tak muli. Faham?
Orang yang tak mengundi ni perangai komunis. Komunis dia tak suka mengundi. Tak. Dia tak mengundi. Dia kacau orang mengundi lagi tau. Tahu. Poilah mengundi. Kajut adalah mana yang membuta sampai ke petang tu. Kajut. Kalau dia tak bangun, bawa ke randol. Bukan jenazah tu sumber. Bawa sampai ke pusat pengundian. Tengok togak ke tak togak. Ya. Syukur, nikmat Allah bagi peluang, pergi undi. Bangga, bagi tahu dengan ahli keluarga semua kena jalankan kewajipan. Saya pun akan mengundi. Kan, kena undi. Itu kewajipan kita dalam menentukan pemimpin. Tapi malam ni bukan kempen. Tapi nak bagi tahu kewajipan kita. Sebab dah dengar ura-ura, malaslah nak keluar. Sama aja, jangan. Kena keluar pilih. Antara beberapa calon yang bertanding, tengok ciri-ciri dia. Tadi Ustaz Hatta pun cakap, kalau boleh cari yang muda, fresh. Cari yang ada pendidikan, bagus. Kalau boleh cari apa? Cari orang yang mudah turun padang. Kau jangan baik-baik tak faham. Bukan masuk turun padang tu cari padang ya. Kau mula nak layan buruk dengan aku kan? Mentang-mentanglah Samsul debat buat macam tu, dia pun nak buat macam tu. Tak. Maksudnya mudah pergi bertemu dengan masyarakat. Kan? Nabi menyantuni semua golongan. Jadi kita kena cari orang yang macam tu. Kan? Iya, tuan-tuan. Susah nak cari pemimpin yang baik ni. Kalau nak mencari tompek bermandi, pertamanya toluk, kedua pantai. Kalau nak cari pemimpin negara itu, pertamanya elok, kedua pandai. Ayo, lupa lah dia pantun. Kan? Tu dia. Syukur. Syukur memang. Ada satu malam tu Nabi dia berada di dalam selimut dengan isterinya Aisyah. Nabi sebut, wahai isteriku, sudilah kiranya kau izinkan aku untuk pergi bersolat barang 2 rakaat. Nabi itu bukan minta izin sebab takut bini. Nabi berpuitis. Bahasa Nabi. Sudilah kiranya kau izinkan aku untuk pergi bersolat 2 rakaat barang seketika. Macam tu lah lebih kurang. Maka Aisyah pula jawab dengan penuh suasana yang romantik juga. Ya Rasulullah, tidaklah aku lebih gembira kalau kau terus bersama dengan aku di dalam selimut ini ya Rasulullah. Tapi pergilah kau ya Rasulullah. Macam tu ayat Pak. Jadi besok kalau suami kita guna ayat tu, kena faham lah. Wahai isteriku, sudikah kiranya kau izinkan aku pergi melantak di sana dalam sekoping 2 ke depan lah. Jadi isteri nyaut lah, pergilah kau wahai suamiku memokak. Jangan macam tu. Jawab dengan suami, pergilah kau wahai suamiku, tapi janganlah berlama-lama, sesungguhnya daku rindu. Macam tu lah. Kan? Cuba buat macam tu ya. Nampak tak? Jadi bila Nabi bangun, Nabi pergi solat tu, dengar Nabi ambil wuduk, tak dengar bunyi macam air mengalagak. Air mengalagak, tak kata ceret, bukan ceret, dia kata bakar, tak ada. Dengar didih air tak? Rupa-rupanya suara Nabi sedang menangis ketika ambil wuduk. Nabi solat pun Nabi menangis, Nabi sujud Nabi menangis, dan Nabi berdoa pun Nabi menangis. Maka Aisyah pun bertanya, mengapakah kau menangis ya Rasulullah? Bukankah kau tidak mempunyai dosa? Kau suci daripada dosa, tapi kenapa kau menangis? Maka Nabi jawab, maka kalau aku tidak berdosa, salahkah kalau aku menangis sebagai tanda syukur kepada kurniaan yang Allah berikan kepada aku sedemikian rupa? Nabi yang tak ada dosa pun menangis syukur. Kita yang banyak dosa ni menangis pun payah. Nak menangis tengok drama Korea. Parah betul. Kan? Konolah belajar doa, ya. Kita belajar doa, menangis, ingat Allah banyak-banyak. Wa zakarullaha katsira, ingat Allah sebanyak-banyak. Kemudian apa lagi? Nabi juga bersenda gurau. Nabi bergurau dengan siapa? Nabi bergurau dengan isteri, Nabi bergurau dengan anak cucu baginda. Benar? Nabi bergurau. Bila Nabi bergurau tu, bayangkan, pernah satu ketika sahabat-sahabat bergurau dengan Nabi macam mana? Dia bergurau dengan Nabi, makan buah tamar dengan Nabi, tapi setiap kali makan tu, biji buah tamar tu bila Nabi pandang tempat lain sikit, dia pap dia letak kat pinggan Nabi.
Apa letak kat pinggan Nabi? Macam kita makan sate lah. Lidi tu kita letak kat pinggan kawan kita, macam kawan kita yang makan banyak. Pernah buat tak macam tu kan? Jadi banyak kau makan kan. Rupanya zaman Nabi dah berlaku. Dia bergurau dengan Nabi, dia kata, "Ya Rasulullah." Akhirnya penuh biji buah tamar tu dekat pinggan Nabi. Pinggan dia orang lah kosong. "Ya Rasulullah, banyak kau makan buah tamar ni ya Rasulullah." Nabi senyum aja. Nabi kata apa? "Alhamdulillah. Tapi kalian lagi hebat. Dengan biji-biji kalian telan." Anyap sahabat lah kono gitu. Tapi tergalaklah sahabat-sahabat. Ketawa sahabat-sahabat. Tengok Nabi bergurau kan? Nabi bersenegurau. Nabi dengan isteri Nabi pun bersenegurau agak. Main koja-koja. Dalam rumah, balik kamu. Dalam rumah jangan kek luar. Kan jiran nampak pula kono tu. Yang seorang tu siap sodok tu. Somput lah. Main koja-koja. Nabi juga main lumba lari dengan isteri Nabi. Ada hari Nabi menang, ada hari Nabi bagi isteri Nabi menang. Balik kamu main koja. Jangan main nyuruh. Dah tua bangku main nyuruh. Awak jadi dulu tu kan. Laki pun pergilah nyuruh dulu. Bini kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, baru 8 berbunyi cerai tu. Air masak. Oh, janji hari tu. Allah panik. Peletap. Dia tutup api air tu. Dah terlupa. Nak buat apa tadi? Lupa cari laki Dia pun masak lah macam biasa. Komeh macam biasa. Nunggu laki tak. Tiba-tiba laki dan pergi mana? Keluar kan. Tengok motosikal dia ada. Jalan kaki kan. Terlupa. Dah sampai tengah malam tak balik, panggil Tok Ketua. Tok Ketua pun datang. Report polis. Polis pun datang bawa anjing pengesan. Rupa-rupa dah koreh dalam almari tu. Lah, bengkok dalam tu. Tolan ubek gogat. Jangan main nyuruh. Main koja-koja, main lumba lari. Bergurau. Nabi kalau minum dalam gelas tu, Nabi ikut bekas bibir isteri dia. Tadi kau minum kat sini kan? Aku pun minum kat sini. Zat, nampak? Nabi, Allah. Romantik. Kita pernah cuba buat kan? Kau minum kat sini, aku pun minum kat sini. Umat bau mulut kau. Kan? Bau baeng. Kan? Tak salah. Kau berapa lama tak gosok gigi ni? Kan? Nampak tak? Apa lagi? Nabi dengan isteri Nabi. Allah Allah. Nabi kalau nak menegur isteri Nabi tu kan. Kalau menegur isteri masak apa? Isteri masak lauk masin. Dia panggil Aisyah. Ya Humairah. Wahai pipi kemerah-merahan. Wahai pipi kemerah-merahan. Balik nanti balik. Wahai pipi. Entahlah apa pipi kau ni. Tak tahulah. Tengoklah pipi bini kerja. Wahai pipi yang mungil. Wahai pipi yang lebar. Wahai pipi yang balang-balang. Balang-balang pipi. Ada salah. Wahai pipi kemerah-merahan. Datanglah isteri Nabi. Ada apa ya Rasulullah? Dia pun tanya. Ada apa ya Rasulullah? Dia kata. Dia pun cakap. Ingat tak masa mula-mula kita kahwin? Kenapa Rasulullah? Kan kita makan bersuap. Dia kata. Ingat ya Rasulullah? Mari kau suapkan aku. Tengok akhlak Nabi. Nabi dah tahu masakan itu masin. Nabi boleh suruh isteri dia suap mana lagi? Dan bila suap Nabi tak buat pun muka masin. Tak ada. Nabi senyum. Nabi kunyah macam biasa. Kemudian Nabi kata, bagi aku pula suapkan kamu. Bila Nabi suap aja, masuk dalam mulut kan, langsung dicapai pinggan buat kenapa? Ya Allah masin. Cuba kalau kita. Bagaimanakah kaedah suaminya menegur isterinya bila masin? Kau sini kau. Sini. Kau tahu tak darah tinggi aku berapa hari ni? Siap ada bacaan. Oh, garang betul suami macam tu kan? Tak salah sampai macam tu. Kan? Nabi macam tu. Bayangkan Nabi pada satu ketika, kita tahu kan kisah ni. Bila Nabi jalan melalui satu jalan, ada satu makcik tua yang buta. Maki hamun Nabi hari-hari.
Dimaki Nabi ni hari-hari. Sahabat sampai geram lah. Mau ngelotang-ngelotang tubuh sabar ni. Nabi kata sabar. Nabi kata jangan. Nabi kata biarkan. Satu hari tu Nabi lalu tengok makcik tu tak ada. Nabi tanya mana pergi? Makcik yang biasa ada kat sini. Padan muka dia Rasulullah lah, kenapa pula? Dia dah sakit dan tak boleh bangun. Biar padan muka dia. Tak baik Nabi kata. Nabi boleh pergi pula ke rumah dia. Nabi suapkan makan. Tanpa pengetahuan orang tua tu. Nabi suapkan senyap-senyap. Nabi suapkan kat dia perempuan tua tu makan. Tanpa dia tahu. Orang yang suapkan dia adalah orang yang maki hamun dia. Sayyidina Abu Bakar setelah kewafatan Nabi, dia tanya pada puteri dia Aisyah, dia tanya, apakah antara amalan yang Rasulullah SAW buat ketika Nabi masih hidup ni? Antaranya dia buat itu, buat ini, dan salah satunya dia pergi menyuapkan makan pada makcik tua. Maka Sayyidina Abu Bakar pun cubalah nak buat yang itu. Pergi ke rumah makcik itu, maka dia suapkan makanan. Caranya dia ambil roti tu. You know what I mean by roti? Orang Bukit Katil sebut ni sebagai bread. Kata. Oh, tu kau tak faham nak roti kan. Dicocah colok mengenai itu biar ada lembut roti tu. Bila dah lembut, dan saya makan, yakin kelembutan roti tu, teksturnya tu sangat lembut, sesuai lah nak dijamah ke orang tua. Maka bila singgah aja ke mulut orang tua tu luahkan balik, cuy dia kata. Mana dia orang yang selalu suapkan aku tu? Dia suap lagi lembut daripada kau suap. Menangis Sayyidina Abu Bakar. Kenapa Sayyidina Abu Bakar menangis? Sebab menginsafi. Bagaimanakah Sayyidina Abu Bakar dah suap dengan habis lembut dah. Tapi Nabi boleh suap dengan lebih lembut lagi. Dengan tahap Nabi maki hamun orang tua ni hari-hari. Cuba kalau kita diberi peluang menyuapkan makan orang yang maki hamun kita hari-hari. Bagaimanakah kaedah suapan kita? Tolong cerita sikit. Agak-agak kalau pakai sudu tu, diradak sampai kau tokak tu, mampu kau kan. Puas je aku agak lah. Tapi Nabi tak macam tu. Itu saya kata tadi. Bila kita kata seorang tu baik, jangan risau. Nabi lebih baik lagi. Itu kualiti Nabi. Nabi suapkan makan dengan penuh kelembutan. Begitu juga Nabi dengan isteri Nabi ini. Nabi penuh kelembutan. Nabi tak susahkan isteri dia untuk benda yang Nabi boleh buat sendiri. Komeh rumah, Nabi komeh sendiri. Nabi kalau makan, Nabi basuh pinggan sendiri. Nabi ke baju koyak pun Nabi jahit sendiri. Kalau Nabi nak minta tolong isterinya, maka sudah tentu dia akan minta dengan penuh kasih sayang. Macam tu. Kita hari ni terbalik. Kita kata tu kerja kau. Salah. Kerja orang perempuan ni kena faham dua sahaja. Dalam rumah tangga kerja orang perempuan ni dua sahaja. Salin. Kerja perempuan ni dua je. Yang pertama melayan suami, kedua melahirkan anak. That's all. Puas hati. Oh, tengok. Ni balikkan ni lah soalan dia akan tanya kat lelaki. Abang tahu tak? Yang pasal tanggungjawab suami dengan isteri tu. Kan? Lepas itu suami pula cakap, macam pula kerjanya. Dia selain benda tu. Masak, komeh rumah, jaga anak, bolo anak. Semua tu tanggungjawab. Tanggungjawab suami. Cuma kita kan, cuma kita dah dibiasakan. Itu sebabnya kita kena faham. Kalau mau kita mengucapkan selamat datang lah kepada Datuk Muhammad Ridwan yang di atas kesudian untuk singgah pada program kita pada malam ini. Kan? Terima kasih banyak. Jadi tanggungjawab suami apa? Tanggungjawab suami itu adalah buat semua selain daripada yang kerja perempuan buat tadi. Komeh rumah, sontal bilik air, jaga anak, bolo anak, besarkan anak, semua kerja suami. Cuma orang perempuan telah menanggung tugas suami dengan cukup baik. Jadi orang lelaki kena appreciate, kena hargai. Jangan disia-siakan. Ya? Dan orang lelaki jangan lupa tentang nafkah isteri kedua.
Begitu juga Nabi bersedekah, banyak sedekah. Maka pemimpin yang kita nak pilih nanti, cari pemimpin yang rajin bersedekah, yang rajin bagi bantuan, yang rajin pada bila-bila masa bukan musim pilihan raya sahaja. Cuba tengok, kalau orang yang tiba-tiba ada tup dia kan, pap tiba-tiba ada, hati-hati, itu jelmaan tu. Kalau tiba-tiba ada tu jelmaan nama. Tapi orang memang hari-hari ada, kita tahu kan, dia memang orang Melaka dengan contoh kan. Tengok, saya tak cakap Datuk Ridwan ni contoh ya, tak ada kena-mengena dengan hidup dan yang mati, tapi kau nak cari yang macam tu ya, rajin sedekah, rajin tolong orang kan. Kemudian begitu juga seterusnya adalah menjaga silaturahim. Jangan kita memburuk-burukkan orang, jangan, bukan tu cara dia. Saya selalu bosan ni dalam tempoh pilihan raya ni. Jangan gaduh. Baik-baik je semua. Ya? Baik-baik kita menjaga silaturahim antara kita. Nabi suruh jaga silaturahim. Dan jangan kita bergaduh-gaduh. So nak pilihan raya tangan pangkah betul-betul. Elok-elok pangkah. Dah besok dah menang, besok kau menang kau kalah kau nak terima. Janganlah bila kau dah menang kau tanya yang kalah tu apa perasaan kau bila dah kalah ni. Berat muka kawan tu. Jangan. Ya. Dah kita satukan. Kita sama-sama jaga negara kita dengan baik. Ya. Cukuplah, sebab kita ni mengejar kestabilan dan kemakmuran. Cukup-cukuplah bercakap tak tentu arah ya. Cukup-cukuplah kita bergaduh. Apa lagi sunnah Nabi? Seterusnya sabar banyak-banyak. Kadang-kadang tak dapat kita sabar walaupun nama kita sabar. Nama Sabarudin tak sabar. Yang seorang tu bini Sabariah tak sabar. Nama anak Sabrina, Sabri dengan Sabran. Tak ada sabar. Sebab bukan letak kat nama tau, kat hati ni kena sabar banyak-banyak. Ya. Cari pemimpin-pemimpin yang sabar, yang melonting tak tentu pasal, yang gomak sikit-sikit memakak, sikit nak bergaduh, sikit nak ni, sikit nak ajak ni, sikit nak merosakkan benda, sikit nak apa, macam-macam lah. Cuba tonton tengok, carilah yang menyonggih, senyum, ya kak, ya, orang balun pun senyum kan, sabar, dia ni sabar, tuan-tuan. Kemudian jaga apa? Kemudian solat kita buat. Apa lagi? Suci dan bersih. Sejuk mata memandang. Sempurna akhlak. Kan? Jadi, tuan-tuan dan perempuan dirahmati Allah sekalian. Kita kena jaga. Dalam kita mencari pemimpin-pemimpin ni, kita kena tengok. Tu sebabnya kalau kita tengok dalam ciri-ciri mencari pemimpin, simpan barang di atas lampin sambil digulung bersama kain. Jika amanah jadi pemimpin, sudah tentu tenang lahir dan batin. Cari yang amanah, cari yang boleh diharapkan. Cari orang yang ada bukti yang boleh kita lihat. Saya ni bukannya berkempen, tapi nak bagi tahu antara ciri-ciri yang telah digambarkan oleh Al-Mawardi dalam Al-Ahkam Al-Sultaniyah, meletakkan syarat menjadi pemimpin harus mempunyai perkara-perkara berikut. Pertama, keadilan. Kedua, mempunyai keberanian bersuara. Tengok keturunan itu, keturunan berani ke tidak? Macam tu kan. Ketiga, dia juga mempunyai ilmu. Tengok, belajar dalam negara, luar negara, ilmu yang tinggi, ada ijazah kan. Masa dia belajar marin rekod disiplin pun bagus, dia masuk belajar. Tengok tu. Kemudian mempunyai idea yang bernas. Tengok Melaka jadi apa contoh, apa punca idea daripada Kusam Melaka tu jadi Torang Melaka, jadi Bandaraya City. Faham? Sekarang orang Melaka kan heboh, tak ada lagi pakai makeup pasar malam. Semua pakai makeup handa-handa, pergi pasar raya kan, pergi pasar raya yang hebat di Bandar Melaka. Dah tak ada lagi dah kata lembu dekat orang dekat Bandar Ili tu, tak ada. Marin mengengkeh lembu tu.
Monong kojak-kojak bawa orang, makin lama makin besar yang naik. Sama lah besar dengan lembu tu. Poluh lembu tu sudah pindah belah bawah ke taman budaya kan. Kalau tidak dulu dekat Bandar Ilir ni pusing kan. Oh, seronok dulu. Tak apa dah goma naik kereta lembu tu bapak pelahan ni. Kan nak menikmati pemandangan. Itu yang berlaku pada Melaka, hebat. Begitu juga sempurna panca indera, tidak cacat anggota, berasal dari keturunan yang baik. Tu dia. Itu menurut Al-Mawardi. Begitu juga kepimpinan yang taat kepada Allah. Carilah pemimpin yang membangunkan jati diri, keluarga, masyarakat secara efektif, bermakna dan harmoni. Antaranya Imam An-Nawawi juga cakap nak jadi pemimpin ni mesti beriman pada Allah dan Rasul, beramal soleh, menjaga solat, merasa takut dengan peringatan Allah, takut nak main-mainkan duit orang, takut nak tipu-tipu orang, janji macam-macam, jago-jago. Kan? Pernah satu ketika dahulu, Tidaklah sampai 30 purnama, Samsul Debat pernah diharamkan untuk masuk ke bumi Melaka. Sampai hati mereka, apalah salahnya patik yang hina ini? Kan, contohlah. Pertimbangannya biar adil. Kan? Kena fikir. Semua Allah Ta'ala akan tanya. Betul tak? Allah Ta'ala akan tanya. Begitu juga merasa takut kepada Allah, memimpin dengan melahirkan sifat adil, amanah, tidak menipu atau berbohong. Itu sebab jangan kutuk-kutuk orang. Nak pelajari, jangan kutuk sana, jangan kutuk ini, jangan. Tapi cerita, andai kata saya dah diberi peluang untuk memimpin, insya-Allah ini akan saya laksanakan. Maka boleh kita pertimbangkan. Ada 3 orang. Yang pertama, saya akan buat ini, saya akan buat ini, saya akan buat ini. Kita pun dengar. Okey, boleh tahan. Yang seorang ni kepala bapak dia tak elok, dia kata. Jangan diambil orang yang maki hamun orang. Yang seorang ni pula tak habis-habis nak mengungkit kesanan lalu. Kan? Iya, tuan-tuan. Jadi pilih orang yang betul-betul mempunyai idea-idea dasar bernas, nak memimpin dan juga tidak menipu dan berbohong. Begitu juga tidak zalim, tidak menyesatkan, tidak mementingkan diri, berjasa dia kepada manusia. Kan? Tidak sombong, tidak mengharap dan meminta-minta jawatan, tidak menerima rasuah dan balasan, tidak menggelapkan harta masyarakat, memakmurkan rakyat dan negara, dan setiap keputusan tidak melulu dan mengikut hawa dan nafsu. Ini digambarkan oleh Imam An-Nawawi. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, di malam cinta Rasul ni, kita kena sayang Nabi banyak-banyak dan letakkan pertimbangan iman dan amal dalam membuat keputusan. Bila datangnya pilihan raya, jangan kita bergaduh-gaduh. Kesatuan masyarakat seperti ini yang kita nak. Dan bila bersatu dalam satu kalangan masyarakat, penyatuan ini menjadikan kita boleh berfikir dengan baik untuk menilai yang manakah yang menjanjikan kestabilan. Dia kita tengok yang ini, yang ini, yang ini. Kita pilih. Kita buat pilihan. Tenang. Lepas solat tu duduk, dah doa tu duduk sekejap fikir. Dia ni macam mana? Dia ni macam mana? Dia ni macam mana? Tengok umur. Dia ni orang muda, bagus dah. Dia ni orang tempatan ke orang luar? Tengok pula. Sejauh mana dia ni pernah apa? Kita tengok ada tak rekod dia pernah berkhidmat dekat kawasan kita? Ada tak ada rekod dia boleh bantu masyarakat? Tengok. Kemudian tengok dari segi budi bahasa dia dengan orang. Tengok macam mana budi bahasa cakap. Sebab apa? Kalau nak mencari pokok berbuah, pucuk elobek dahan berdaun. Kalau nak cari insan bertuah, duduknya beradab, tegak bersantun. Itu penting. Jadi cari yang ada adab. Bercakap pun elok aja. Tenang aja. Ya. Jangan cari orang yang dah ada rekod menjahanamkan harta benda negara. Jangan cari rekod orang yang baran tak tahu pasal.
Jangan cari orang yang pernah membelasah pegawai keselamatan. Jangan cari yang macam tu. Cari yang baik-baik. Saya tak cakap sesiapa ya. Saya hanya bagi secara umum. Sebab saya pun belum tahu siapa yang saya undi ni. Belum dapat lagi firasat setakat malam ni. Saya tekan. Jadi, buatlah pilihan yang tepat. Sebab masa depan negara kita terletak pada pengundian kita. Pilihan kita. Buatlah pilihan yang terbaik, tenang. Kan? Selawat banyak-banyak, masuk dalam bilik pengundian tu. Pangkah, jangan walaupun marah jangan dipangkah muka orang tu. Jadi undi rosak kan. Pangkah dalam petak tu sesuai dengan calon yang menjadi pilihan kita. Itu lebih bermanfaat sebenarnya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya faham renungan. Cara memandang tu saya faham. Nak kata tak puas hati, tak. Tapi suruh berhenti tu ya. Wah, kan? Orang dah kojang-kojong ni. Tapi boleh tak saya sambung sikit lagi dalam setengah jam lagi? Boleh? Boleh ke? Kau tak tahu kaki dan dah koreh dengan keplekat, kau tak tahu. Kan? Cukuplah tu. Kan? Tapi apa-apa pun saya ucapkan terima kasih banyak. Bak kata orang, kan, cantik dipandang rumah penghulu, kayu terukir dari papan. Alang-alang menuntut ilmu. Sebutir pasir kembangkanlah menjadi intan. Budak-budak membawa galah nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Dan begitu juga, saya nak pesan juga, kan? Tanam tobu di topi rumah, cabut ubi sampai ke akar. Kalau hidup membaca hikmah, salut garam terasa tawa. Fikirlah. Jangan diikutkan kemarahan kita dan emosi dan melayan fitnah. Tanda-tanda akhir zaman, salah satunya adalah fitnah lebih dipercayai daripada kata-kata yang benar. Hati-hati. Jangan sampai kita mengulang kesilapan yang lama. Urusan umum diberikan kepada mereka yang bodoh, tuan-tuan. Itu Nabi sebut, urusan umum diberikan kepada mereka yang bodoh juga tanda akhir zaman. Pernah satu ketika di negeri Pasir Berdengung, ada satu wakil rakyat tu, dia melantik ketua kampung. Bayanglah, ketua kampung yang kena lapu diri kat balai polis 6 jam sekali. Gila betul. Punya teruk dia tak ada orang. Tuan-tuan fikirlah sendiri, tuan-tuan. Fikirlah baik-baik, tuan-tuan. Ya? Tenang-tenang air di laut, sampan kelok mudik ke Tanjung. Hati terkenang mulut menyebut, jasa baik pihak penganjur menyebut rasa nak junjung. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, itu saja daripada saya.